Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama aku Asri. Untuk adalah kali pertama kita orang datang ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe ada bah supaya kita orang si termiss video-video and konten terbaru aku akan upload dalam channel tu. Alright, so dalam video kali ini aku akan mengupas sedikit mengenai topik yang aku dah lama cuba untuk elakkan, iaitu interval. Sebab apa? Sebab aku taklah bertauliah sangat, tapi aku ada banyak kawan-kawan yang ada experience, yang ada knowledge, yang ada belajar pasal benda-benda latihan dalam bab larian ni. So aku ada sikit info yang aku boleh kongsikan dengan korang berkenaan dengan topik interval ni lah. Sebab lately, bukan lately lah, even daripada mula-mula aku start aktif balik dalam berlari pun, aku tengok orang-orang dalam media sosial suggest, even pada beginner yang baru first time nak lari, kau buat lah interval, confirm pace kau naik macam nak, laju gila. Padahal beginner baru nak lari, korang terus recommend dia buat interval. Even ada yang suggest, korang buat lah 3-4 kali seminggu, confirm improve-nya. Korang buat lah sampai korang tak larat lari punya interval, confirm korang nampak dia punya benefit. Which is ridiculous lah bagi aku, sebab interval is something yang very demanding pada body korang. And even athletes professional pun buat interval setakat sekali, 2 kali seminggu. Itu pun diorang selang-selikan dengan easy and recovery day. So dalam video ni mungkin kita akan bincang sedikit sebanyak lah tentang interval dan macam mana nak buat. Alright, so atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, aku terpaksa rakam semula video, but never mind. So berkenaan dengan interval, aku akan share beberapa contoh workout intervals di penghujung video ni. Tapi sebelum tu aku ada 5 poin yang aku nak cuba share dengan korang berkenaan dengan latihan interval ni. Sebab semua orang curious, semua orang nak improve dalam larian korang. Tapi apa yang korang perlu tahu sebelum mencuba ataupun memulakan latihan interval? Poin pertama, interval memerlukan base ataupun asas latihan yang kukuh. Kenapa? Sebab interval adalah satu bentuk quality ataupun hard training. Dia demand kekuatan fizikal, muscle, ligament, tendon. So risiko kecederaan adalah sangat tinggi. Dan untuk seorang beginner untuk terus jump untuk buat interval, aku tak rasa itu adalah sesuatu yang bijak, sebab dia akan meningkatkan risiko injury. So that's why aku sangat kurang bersetujulah dengan cadangan-cadangan dalam ruangan media sosial bagi tahu kalau korang nak improve, korang terus buat interval, which is true. Tapi kalau untuk beginner, aku cadangkan a solid base, asas kekuatan endurance adalah lebih penting. Poin kedua, korang kena tahu macam mana ataupun apa tujuan korang buat interval tu sendiri. So interval ada banyak jenis, speed work ada banyak jenis. So ada setengah yang fokus kepada endurance, ada setengah yang fokus kepada speed, ada setengah yang fokus kepada korang punya form, korang punya kemampuan untuk bertahan pada pace threshold ataupun pace yang korang target semasa race. So ada banyak jenis latihan speed work dan interval yang korang boleh buat. Korang kena tahu apa yang korang nak buat dan bukan just buat semata-mata kerana orang lain buat. So faham kan? Korang kena ada tujuan yang jelas supaya korang akan dapat kelebihan ataupun manfaat yang semaksima yang boleh daripada latihan yang korang buat tu. Dan poin ketiga, korang kena tahu macam mana nak buat interval tu. Tahu macam mana nak buat interval tu, maksud aku bukan just lari laju macam orang tak ada tujuan, tapi korang kena ada struktur. Sebab latihan interval dia ada strukturnya. Maksud aku, ada segmen yang korang berlari pada target pace, ada segmen korang berehat, ada segmen korang maintain target pace sekian-sekian. So ada banyak jenis interval, contohnya macam Yasso, contohnya macam mile repeats, km repeats, 800 meter, Monaghetti. Banyaklah jenis-jenis latihan interval yang ada, yang korang boleh cari di internet ataupun daripada rakan-rakan korang ataupun coaches yang berpengalaman. So daripada jenis-jenis latihan yang berbeza-beza, korang boleh target specific area ataupun korang boleh target korang punya
pace ataupun korang punya distance yang korang nak kuasai. So interval tu banyak jenis, korang kena tahu. Dan aku cadangkan untuk kita pelari beginner ataupun pelari amatur, korang boleh download aplikasi V.app. So V.app ni korang boleh key in jarak ataupun masa yang korang nak capai, dan dia akan bagi anggaran pace untuk easy korang, untuk marathon pace korang, threshold korang, repetition pace, interval pace. So daripada situ korang boleh rangka korang punya training paces. So tak adalah korang lari repetition pertama pace 4.5, tapi bila sampai ke repetition ke-6 tiba-tiba pace dah jatuh mendadak sebab korang sebenarnya tak attack timing yang sepatutnya ataupun timing yang korang mampu buat. So aku cadangkan kalau korang gunakan V.app, aku rasa itu adalah antara app yang mudah dan sesuai untuk beginner ataupun pelari amatur macam kita. Poin keempat, korang perlukan warm up, stretching, cool down yang secukupnya sebelum memerlukan latihan interval. Sebab macam aku beritahu dalam poin pertama tadi, interval adalah satu latihan yang memerlukan kekuatan fizikal. So perkara semua ni penting untuk mengelakkan kecederaan. So very important, proper warm up, proper cool down, a lot of good stretching. InsyaAllah risiko kecederaan yang datang daripada latihan interval tu sendiri boleh dikurangkan. Poin kelima, perbagaikan variasi interval. So lebih kurang macam poin yang aku share dalam poin ketiga tadi. Just korang, kalau korang dah tahu jenis-jenis latihan interval, so korang boleh perbagaikan latihan yang korang buat lah. So tak semestinya tiap-tiap minggu korang buat yaso 800 meter, 800 meter, 800 meter. Lama kelamaan korang tak akan nampak ada improvement. So there's always benefit dalam memvariasikan latihan anda. Mungkin minggu ni korang buat mile repeat panjang sikit 1.61 km, kemudian minggu depan mungkin korang boleh buat tempo 20 minit, mungkin korang boleh senang sedikan dengan interval yang lebih pendek macam 12 kali 200. So pelbagai variasi dalam bentuk latihan interval korang akan meningkatkan lagi kualiti latihan, dan in the end dia akan nampak pada prestasi korang.